Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Akmal dalam vlog juga blog edisi Kebun Lokal. Okey, untuk hari ini saya nak share mengenai dengan perkembangan saya punya bokashi brand dan juga bokashi bin saya. Okey, untuk hari ini kita nak tengok apa yang dah jadi ataupun apa yang bakal anda lihat setelah 7 hari saya membuat bokashi brand. Ni hasil dia. Okey, bokashi brand Okay, bokashi brand ni saya ada share cara buat dia. Mudah sangat. Saya akan letakkan link di bahagian kiri atau kanan video ni untuk korang refer macam mana nak buat bokashi brand ni lah. Okay, jadi bokashi brand ni adalah lapisan yang akan kita lapiskan setiap kali kita masukkan bahan kompos kita dalam kompos bin. Okay, jadi saya akan share pula macam mana kompos bin saya buat dengan cara yang paling mudah dan apa yang boleh kita masukkan dalam kompos bin kita, kompos bin bokashi bin kita, dan apa yang tak boleh kita masukkan dalam kompos bin bokashi kita. Ini adalah kompos bin untuk bokashi kompos kita. Okey, bokashi kompos ni mudah sangat. Saya sebenarnya dalam ni pun ada satu lagi. Ni saiz liter dia dalam ni 12 gallon. 12 gallon. Saya beli tong ni pun dalam RM10 lah. Jadi saya tak nak buat terlalu besar. Ini pun besar sebenarnya. Tapi kalau besar sangat, kalau kecil sangat nanti cepat sangat kita punya bahan kompos tu penuh. Jadi dalam ni sebenarnya tuan-tuan ada satu lagi tong cat. Tong cat ni dalam 5 liter punya tong cat ni yang terpakai. Yang penting adalah saya lihat dulu ni. Kebanyakan kompos bin dia akan tebuk satu pipe kat bawah sebab dia nak ambil air dia. Jadi untuk saya yang buat ni, saya tak buat macam tu lah. Saya hanya guna dua jenis tong yang berlainan saiz. Dan yang ini adalah tong cat saiz 18 liter. Sorry, ini 18 liter. Jadi di bawah tong cat ni sebenarnya saya dah tebukkan lah. Saya dah tebukkan. Sebab bila kita masukkan bahan-bahan buangan dapur kita ke dalam tong kompos bin ni, nanti dia akan menghasilkan cecair. Cecair tu nanti kita nak guna kat, cecair tu jangan kita buang, kita nak boleh guna juga sebagai kita punya baja kepada pokok kita lah. Okay, jadi ada separuh daripada pengkongsian yang saya perasan dia menggunakan saiz yang sama, kemudian dia tutup atas ni. Boleh juga kemudian ada pipe lah kan. Jadi bila saya buat kiraan sendiri, sebenarnya kos kita lebih banyak lah berbanding kalau saya hanya guna dua jenis tong sampah ni satu, dan tong cat ni. Tong cat ni satu dalam paling mahal pun RM5. RM5 pun dah mahal sebenarnya tong cat terpakai ni. Yang penting tuan-tuan kena ni lah, kena tebuk bawah ni lah. Tebuk jangan sampai saya guna penebuk yang paling kecil lah. Sebab kita tak nak nanti kalau kompos yang jenis kecil-kecil tu takut dia terlepas keluar, kita tak nak yang tu lah. Okey, saya tunjuk pula ni untuk mengelakkan kompos tu berlecak. Saya kena dekatkan visual sikit. Okey tuan-tuan, yang dalam ni saya letak batu. Batu ni saya letak tujuannya untuk nanti air akan ada dekat sini lah, air daripada kompos tu. Jadi kita akan collect air tu pada kemudian hari. Sebab itulah saya pada awalnya saya tebuk tong cat tu lah ya. Jadi keadaan nanti ini tong cat yang telah saya berlubangkan. Okay, saya akan masukkan di dalam ni macam ni keadaan dia. Kemudian nanti kita akan ambil penutupnya. Kita tutupkan dia. Okey. Macam ni, mudah je kan. Okey, jadi bila kita nak masukkan bahan-bahan kompos kita atau bahan-bahan terbuang dapur kita just buka je penutup tong ni dan kita masukkan saja dalam ni, kemudian kita tutup lah. Gitu senang. Okey, untuk buat kali pertama ni tuan-tuan dan puan kena masukkan dulu bokashi brand sebagai lapisan pertama kepada kita punya kompos bin ni lah. Tuan-tuan dan puan, yang ini kita keluarkan dulu. Jadi pada awalnya nanti kita perlu letakkan lapisan pertama kita dengan bokashi brand kita Okay, jadi saya alihkan sikit. Kita ambil bokashi brand ni. Bokashi brand ni kita dah boleh guna lah sebab dia dah dapat peraman dalam 7 hari. Dan bokashi brand ni perlu ada sebagai lapis-lapis yang perlu kita buatkan setiap kali kita masukkan kompos. Okey, ni lapis pertama kita letak. Bokashi brand ni sebenarnya bokashi brand ni sebenarnya
lagi banyak kita letak dekat kompos tu, lagi cepat dia membantu kompos untuk mengurai lah, dan kita akan dapat liquid bokashi brand, dapat liquid kompos tu lebih banyak kalau kita letak dia lagi banyak, macam tu. Okey, kita katakan sikit kita punya bokashi brand ni, kata okey, kita sikit. Okey, cun lah tu. Bila kita dah rasa dah okey dah lapisan untuk bokashi brand ni, kita angkat kita punya tong kita masukkan ke dalam tong yang lebih besar ni tadi lah. Alright, cun. Okey, kemudian kita dah boleh start bahan-bahan yang kita nak kompos ke dalam kompos bin kita. Antara panduan yang tuan-tuan dan puan perlu kira titik beratkan lah, kalau nak gunakan kompos bin ataupun kaedah kompos bokashi ni, perkara pertamanya kena ada bokashi brand. Itu perkara pertama. Dan kedua, kita perlu tahu apa yang boleh masuk dalam tong kompos ni dan apa yang tak boleh. Okey, yang bolehnya adalah bahan-bahan lebihan daripada dapur. Bahan lebihan dapur ni contohnya macam sayur yang dah rosak, dah reput, ataupun lebihan sayur kita potong-potong tu ada lebih, kita masuk dalam ni. Perut ikan, daging ikan pun boleh lah. Jadi macam tulang ayam tu kita tak digalakkan macam tulang ikan, tulang lembu, tulang ikan mungkin boleh lah, tapi kalau boleh kita separatkan. Tulang ikan, tulang lembu, tulang ayam, kalau boleh kita asingkan lah. Contoh kalau kita nak masukkan daging boleh, tapi masalahnya kita perlu racik rapat-rapat ataupun kita cuci daging dia dengan bersih-bersih baru kita masukkan bokashi bin ni. Jadi bokashi bin ni boleh letak dalam rumah, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak kumpul dia macam ni lah. Kalau katakan kompos bin ni, kita hanya boleh buka satu hari satu kali, sebab dia adalah kompos yang tak menggunakan udara lah. Dia anaerobik. Anaerobik tu korang boleh google lah. Jadi kita sediakan macam ni lah, contohnya satu bekas kecil ni untuk isi lebihan dapur, baru kita masukkan ke dalam tong kompos kita yang jenis bokashi bin ni lah. Jadi itu di antara kaedah bokashi bin. Dan semasa kompos ni contohnya dah seminggu lah, nanti dia akan hasilkan liquid di belah bawah ni, kat area batu yang saya tunjuk tadi. Jadi liquid tu kita boleh ambil dan kita boleh campur dengan air dalam seliter ke. Kalau liquid tu banyak, kita campurkan air lagi banyak untuk kita siram pada pokok. Tak ada masalah. Ataupun liquid tu kita boleh simpan dia elok-elok. Lagi lama kita simpan, lagi pekat colour dia, lagi dia menghitam lah, dan kita boleh gunakan untuk baja kita juga. Begitulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan, begitulah lebih kurang saya punya penerangan mengenai kompos bin saya. Kompos bin cara bokashi kompos, yang mana mudah saja. Modal yang saya keluar untuk tong kompos ni RM10. Sebenarnya harga RM9, kita ambil lansam RM10. Lepas tu tong cat dalam ni, dalam RM3 kot saya rasa. Saya beli masa tu, dah lama dah beli tong cat ni. RM3 ke RM2 macam tu lah satu tong. Jadi tak ada perlu menggunakan pipe ke, tak perlulah. Jadi kita hanya boleh alih-alihkan lah. Jadi total costing saya untuk buat kompos bin bokashi ni baru RM13. Jadi mudahlah. Tak ada lepas ni kita buang-buang bahan-bahan macam perut ikan ke apa ke dalam tong sampah kan, rugi. Sebenarnya itu adalah baja untuk kita punya tanaman. Okey tuan-tuan dan puan, saya harap dengan pengesahan saya membantu ataupun memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan untuk terus berkebun. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.